soalan-soalan ya. Cikgu nak dedahkan sedikit bagaimana nak menjawab soalan-soalan ni sebenarnya ya. Okey, macam ni sebenarnya. Okey. Baik, yang bahagian ini cikgu tahu kamu boleh isi saja. Dan soalan macam ini, nombor 1 ni yang A ada gambar semua ni, ini tidak ada dalam format PT3 sebenarnya. Yang ada dalam bentuk format PT3 sebenarnya adalah yang bentuk soalan yang macam 3 ni. Soalan 3 ni memang dia bentuk PT3. Jadi macam mana nak jawab soalan ni cikgu? Okey. Untuk menjawab soalan-soalan begini, kamu kena lihat sebenarnya bagaimana apa kehendak soalan. Apa soalan tu nak? Selalunya kita ni jawab soalan sebenarnya selalu dilatih untuk menjawab soalan, tak jawab soalan. Contohnya macam ni tau. Selalu tak berlaku di mana kalau katakan kamu datang lambat ke sekolah. Datang lambat ke sekolah. Kemudian cikgu disiplin atau pengawasannya. Kenapa datang lambat? Kemudian kamu jawab apa? Ada aksiden. Jawab tak soalan tu? Kenapa datang lambat? Kamu jawab ada aksiden. Menjawab tak soalan tu? Tak sangat. Sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Sebab apa tahu? Sepatutnya jawapan dia apa? Kalau soalan dia tanya, kenapa kamu datang lambat? Kamu akan cakap apa? Saya datang lambat sebab berlaku kesesakan lalu lintas. Kesesakan lalu lintas. Itu baru betul. Ya, kemudian baru cikgu tu tanya, kenapa kesesakan lalu lintas? Oh, kesesakan lalu lintas tu kerana adanya kemalangan. Baru betul. Ini kamu cakap apa? Kenapa datang lambat? Kerana ada kemalangan. So tak menjawab soalan tau. Kemalangan jatuh. Boleh je sebenarnya kalau katakan, ada kemalangan. Habis tu kenapa kemalangan? Kemalangan ada kat situ tapi saya datang lambat sebab saya lambat bangun tidur. Nampak tak? Sebenarnya kamu boleh pusing jawapan tu. Sebab itu sebenarnya, kebanyakan kita telah dilatih untuk tidak menjawab soalan. Jadi sebenarnya jawab soalan. Contoh kalau kita lihat di sini. Baik. Kita lihat di sini berkaitan dengan persengketaan dan ancaman luar yang dihadapi Kesultanan Kedah telah memberi peluang kepada British untuk membuat muslihat bagi mendapatkan Pulau Pinang. So jelaskan masalah yang dihadapi oleh Kesultanan Kedah pada ketika itu. Contohnya pertama, perebutan takhta. So bagaimana kita nak jawab perebutan takhta ni apa? So kamu kena tulis perebutan takhta antara siapa dengan siapa. Okey, baik. Kalau kita lihat perebutan takhta di Kedah iaitu apa? Iaitu tentang, so kamu boleh jawab iaitu perebutan, kamu boleh ambil jawapan ni yang mana yang cikgu tulis ni, kamu boleh jawab, tulis juga. Alhamdulillah. Okey. Perebutan takhta yang berlaku antara Sultan berlaku apabila Sultan Muhammad Jiwa melantik Tunku Abdullah sebagai raja muda. So itu cara yang lebih baik untuk kamu jawab. So baik, so itu yang sebaik-baiknya dan kita lihat kita akan penuhkan dia. So macam ni. Dan kita akan buat begini. So kita akan letakkan di sebelah. Itu cara dia. Perebutan takhta berlaku apabila Sultan Muhammad Jiwa melantik Tunku Abdullah sebagai raja muda. Menjawab tak soalan ni? Yes, menjawab. So apa yang berlaku adalah selepas itu iaitu kerabat diraja tidak berpuas hati. Itu satu. Baik, kemudian masalah yang dihadapi oleh Kesultanan Kedah pada ketika itu. Ancaman Siam. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Baik, bagaimanakah bentuk ancaman Siam itu menyebabkan menjadi masalah kepada Kesultanan Kedah? Siapa boleh bagi jawapan? Siam menuntut kembali penghantaran bunga emas. Ya, betul ya Allah. Siam menuntut kembali penghantaran penghantaran bunga emas. Selepas
Okey, selepas berakhirnya peperangan dengan Burma. So itu yang kamu boleh. Tunggu sekejap, cikgu nak ambil phone. Okey, baik. So ini yang berkaitan dengan jawapan dia. Okey. So pada mana-mana pelajar yang ada latihan ini boleh untuk menulis sekali. Boleh ambil jawapan cikgu ni. Siap menuntut kembali penghantaran bunga emas selepas berakhirnya peperangan dengan Burma. So itu adalah ancaman Siam. Okey. Okey. So soalan yang B. Bagaimanakah Francis Light menggunakan peluang tersebut untuk menduduki Pulau Pinang? Bagaimana? Iaitu kita boleh tulis. Siapa boleh bantu cikgu untuk menjawab soalan ini? Anyone? Tipu hela. Siapa boleh? Okay, so paling penting tipu hela. Tapi are you sure ianya tipu hela? Francis Light. Okay, menggunakan Manipulasi. bukan tipu hela tapi manipulasi. Tapi kita boleh gabungkan kedua-duanya, iaitu menggunakan tipu hela dengan memanipulasikan. Memanipulasikan memanipulasikan permintaan. Permintaan Sultan Abdullah yang memerlukan bantuan ketenteraan. So so ini adalah kita kata sebagai menjawab soalan yang B. Bagaimanakah Francis Light menggunakan tipu hela untuk menduduki Pulau Pinang. Nampak tak jawapan cikgu tu? Nampak jelas okey, takut tak jelas je. Okey, cikgu kecilkan sikitlah. Besar sangat. Okey, so maaf sebab kertas ada kat rumah sebab saya ada kat kedai. Oh ya ke? Tak apa. Tak apa. Francis Light. Alamak. Oh ya ke? Thank you. Francis Light. Francis Light. Okey. Baik, soalan yang ini pun selalu tanya soalan yang C. Apakah tindakan Sultan Kedah setelah menyedari muslihat Francis Light tersebut? So apakah yang Sultan Kedah buat? Menghimpunkan tentera dekat seberang perai. Okey, bagus. Baik. Adakah kita boleh terus kita boleh terus buat ayat menggunakan ataupun mengumpulkan tentera di seberang perai? Tidak. Sebenarnya kamu mesti ambil ayat soalan tu untuk dijadikan jawapan. Contohnya, kita boleh ambil tindakan tindakan Sultan Kedah ialah ataupun adalah sebenarnya adalah tindakan Sultan Kedah adalah mengumpulkan, yes, betul Anas, mengumpulkan tentera di seberang perai. Untuk menyerang Francis Light. Menyerang dan mengeluarkan Francis Light dari Pulau Pinang. Yes. So itu tindakan Sultan Kedah. So kita ambil balik yang itu. So inilah dia jawapan dia. So cara paling ingat ayat jawapan tu penting. Ingat sebaik-baik jawapan sejarah adalah jangan dibuat secara point. Jangan buat secara point. Sampailah ke peringkat SPM pun jangan buat secara point. Penting tu. Selalu pelajar kata, cikgu tak boleh buat point ke? Jangan. Jangan. Sebab kalau buat secara point, nampak sangat sebenarnya kamu tidak bersedia. Sekolah, yes, betul. Walaupun satu markah.
Tetapi sebenarnya soalan peringkat PT3 dia tak ada 1 markah. Biasanya minimum 2 markah. Minimum 2 markah. Okey. Imran Yusof tanya, cikgu kalau cikgu sekolah yang suruh. Okey. Kalau cikgu sekolah yang suruh, okey, poin boleh cucuk, markah boleh mati. Okey, baik. Ya, betul Isyirah. Geografi pun sama. Kalau ada soalan-soalan yang macam ini, sila tulis dalam bentuk ayat. Kalau cikgu sekolah kamu kata cikgu sekolah suruh buat bahagian tu dengan secara point, okey, cakap dengan dia, okey, rujuk balik kepada skema sebenar. Skema sebenar pemarkahan perlu untuk kamu buat dalam bentuk ayat. Why? Because perasan tak kenapa kamu belajar BM sampai ke form 5? Kenapa belajar BM sampai ke form 5? Kemahiran membina ayat, betul tak? Kemahiran membina ayat tu, bila kamu dah bina ayat, kemahiran dalam BM, kemahiran itu akan digunakan untuk subjek-subjek lain. Seperti subjek sejarah, kemudian subjek geografi, subjek pendidikan agama Islam. Semuanya sebenarnya kena perlu buat dalam bentuk ayat. Itu sebenarnya. Dan paling penting, okey, pemeriksa akan melihat jawapan kamu tu sebagai jawapan daripada pelajar yang memang telah bersedia dan pelajar yang bijak. Kalau kamu buat point, itu adalah pelajar yang tidak bijak. Nampak? Expression tu penting. Expression tu penting. Right. Baik. Seterusnya, kebiasaannya soalan PT3 di bahagian D ni kebiasaannya ada soalan kebat. Iaitu soalan kebat ni nyatakan iktibar yang dapat diambil daripada peristiwa ini bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Baik. Apa itu iktibar? Apa itu iktibar? Apa maksud iktibar? Okey, so hikmah. Dahlia kata Pengajaran. pengajaran. So apakah iktibar yang dapat diambil? Maksudnya apakah pengajaran yang dapat diambil daripada peristiwa ini? Okey. So macam mana nak buat ayat cikgu? Okey. Baik, paling penting. Baik, nak tanya apakah iktibar yang kamu peroleh daripada peristiwa ni? Apa iktibarnya? Berhati-hati bila buat keputusan. Okey, bagus. Berhati-hati buat keputusan, kemudian juga sentiasa berwaspada. Okey, apabila melakukan hubungan dengan pihak luar. Nampak tak? So dua tu pun dah cukup. Tapi macam nak buat ayat cikgu? Okey, mulakan dengan ayat soalan iaitu iktibar. Okey, iktibar yang boleh diambil. Okey, ialah ataupun adalah kita harus kena, kalau iktibar pengajaran, kita mesti mula ayat dengan apa tau? Kita harus, kita perlu, kita mestilah, dia macam tu. Itu untuk membuat jawapan ayat-ayat ataupun soalan-soalan iktibar. So, iktibar yang boleh diambil adalah kita harus, okey, berwaspada contohnya. Sebab ke cikgu? Tak. Iktibar tak sebenarnya tak perlu bagi sebab. Just berikan nilai tu, berikan pengajarannya. Iktibar yang boleh diambil adalah kita harus berwaspada. Okey, kita harus berwaspada, okey, terhadap anasir luar. Okey. Okey, dan kalau kamu nak tambah ada idea lagi, boleh tambah lagi. Dan berhati-hati. Okey, ketika membuat keputusan. So itu cara dia. Iktibar yang boleh diambil ni. Nampak? Okey. Okey. Baik. Jelas ke tak jelas? Jelas ada soalan nak tanya? Silakan, kalau nak tanya apa-apa. Cikgu siap bagi jawapan lagi ni. Dapat tak? Oh, kamu tengah salin Salin. Sian korang. Tengah salin. Teh ais. Siapa nak teh ais?
Boleh Ini juga cikgu. ya. Tekak saya kering. Sorry Demam-demam Syarul. hari ni. Ini T-Ice Avengers yang dijual Oh. oleh Spiderman. Cikgu beli. Wah. Spiderman ada pernah pergi ke Spiderman British. Dia tak ada tag. Oh, dia ada tag saja. Cikgu Avengers. No. Cikgu bukan Avengers. Yang meniaga ni adik cikgu. Adik cikgu yang jadi Spiderman. Cikgu Avengers. Cikgu Avengers. Bulat. Tapi ada kalangan cikgu-cikgu tutor, cikgu-cikgu kelas online. Dia kata dia buat dia jadi cikgu super teacher lah, super tutor lah, the amazing teachers lah, Sifu lah. Mohon maaf lah cikgu cakap, cikgu kan tak berani nak claim cikgu Sifu ke, tak berani nak claim cikgu ni adalah super ke. Tak berani, serius tak berani. Lord ke lagi tak berani. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa kekuatan kita ni bukanlah kita claim, tapi orang lain yang akan menilai. Jadi kalau orang lain kata kita ni bagus ke apa semua, itu orang lain. Tapi untuk claim diri kita bagus, it's not me. It's not me. Cikgu akan kata cikgu biasa-biasa je. Siapa yang rasa cikgu ni luar biasa kerana dia pernah belajar dengan cikgu, dia yang dia rasa. It's not me. To claim as a super, as a good teacher, no. I'm not. Okay. Baik. Iskandar tanya, cikgu kalau nak jimat masa buat PT3, buat objektif atau subjektif cikgu? Okay. Sebenarnya PT3 sebenarnya telah bahagikan soalan-soalan tu. Okay, objektif 20 soalan je. 20 je. Kemudian yang struktur tu cuma ada 4, kemudian yang bahagian belakang tu 3. So, cukup masa sebenarnya. Okay, cukup masa sebenarnya. Okay, become humble man. Yes, Ana Zainal. InsyaAllah Zainal. Feed the Lord. Alright. Baik, so ini berkaitan dengan soalan-soalan ini. Alright. Berkaitan dengan soalan 3. Satu lagi, yang cikgu nak tunjukkan soalan-soalan dalam bentuk PT3. Soalan nombor 4 ni dia jarang. Tak ada, ini bukan bentuk PT3. Okay. Kemudian soalan 5 ni PT3 juga, bentuk soalan PT3. So macam soalan nombor 5. Okay, kita buat sekejap. Okay. Jawab soalan di bawah nombor 5A. Bagaimanakah British dapat menduduki? Okay. Paling penting fahami dia punya kehendak soalan. Okay, fahami kehendak soalan. Soalan tu nak apa? Okay, baik. So kalau kita lihat di sini, okay, bagaimana British, okay, British dapat menduduki tanah jajahan Belanda, iaitu Melaka dan juga Betawi. So faktanya, okay, macam mana British boleh dapat Melaka dan juga Betawi? Dapat duduk Melaka dan Betawi. Kerana apa? Perjanjian dengan Belanda. Perjanjian dengan Belanda kan? Baik, kalau perjanjian dengan Belanda, iaitu perjanjian London tu, ataupun perjanjian Inggeris Belanda, dia hanya dapat Melaka je. Dia tak dapat Betawi. Nampak tak? Yang mula-mula lagi. Iaitu ada satu perjanjian antara British dengan Belanda, iaitu surat-surat apa? Siapa ingat? Tak ingat lah tu. Okay. Baik, tak apa. Cikgu buat jawapan dia. Okay, so British. Betul Nokman. Terbaik Nokman. Cikgu belanja satu sedut teh ais lah. Satu sedut Satu sedut je. Satu sedut. Jangan banyak. Jangan banyak sedut. Sedut sampai semut. Separuh dah. Separuh dah Nokman. Kau ni Nokman, orang suruh satu sedut, kau sedut separuh. Kau ni kan. Okey, baik. Sampai tersedak. Allah. Tamak betul. Okey. Tak patut. Thank you, Nokman. Okey. British. Okey, kita buat ayat format syllabus sama. Alif Farhan masih sama. Okey, format masih sama. Okey, sedapnya cikgu. Lama sampailah Nokman. Terbaiklah. Okey, baik. British dapat menduduki Melaka, dan Betawi
okey, melalui perjanjian ataupun kita kata melalui surat Q ataupun surat Q, okey, yang ditandatangani okey oleh British, okey, British dan Belanda. Bagus. Ya, itu sebenarnya yang kita kata jawapan yang lebih baik. Okey. So ini cara dia. Okey. Okey, kita kecilkan lagi kepada mungkin 10 je lah. Baik. Okey. Okey, baik. So kita dah dapat untuk jawapan yang 5A. Baik, seterusnya. Bagaimana pula dengan seterusnya? Soalan seterusnya. Kenapa British mahu mencari pelabuhan baru? Kenapa? Okey. Kalau macam ni je kamu just boleh bagi 1 point pun tak apa. Okey, so anyone, kenapa British mahu mencari pelabuhan baru? Nak majukan ekonomi. Majukan Okey. perdagangan. Okey, so kita boleh buat ayat. Okey. Kita ambil balik ayat tu ya. Iaitu British mahu mencari pelabuhan baru. Kena buat macam tu. Jangan buat point. Iaitu British mahu mencari pelabuhan baharu. Okey, kerana ingin menguasai perdagangan dan bersaing dengan pelabuhan Belanda. Pelabuhan Belanda. So ini pun juga telah menjadi jawapan yang baik untuk kamu. So itu yang kita fahami. Nampak? British mahu mencari pelabuhan baru kerana ingin menguasai perdagangan dan bersaing dengan pelabuhan Belanda. Cukup. Tak perlu nak buat huraian sebab kenapa kita buat macam ni simple aja? Kerana apa? Kerana tidak ada peruntukan markah pada soalan ini. Kalau soalan ada peruntukan markah, itu teknik dia lain. Nanti cikgu ajar. Macam mana nak buat soalan-soalan yang ada peruntukan markah di tepi dia. Seperti 2 markah, 4 markah, 6 markah. Macam mana nak buat tu? Nanti cikgu tunjukkan. Okey. Baik. Kemudian soalan C. Siapakah yang ditugaskan mencari pelabuhan baru untuk British? Allah, senang sangat ni. Yes, ya Allah. Ingat jangan tulis nama terus Stamford Raffles dan William Farquhar. No. Okey. Kita ambil nama tu dan buat dalam bentuk ayat, iaitu kita boleh ambil seperti Stamford Raffles, dan William Farquhar. Farquhar ditugaskan mencari pelabuhan baharu untuk British. British pula. British. So begitu cara dia. Jadi ingat dalam bentuk ayat. Okey, ada soalan. Ya, ada soalan boleh tanya terus Baik. Cikgu, kalau soalan tu dia 2 markah je, tapi kita bagi 2 jawapan, lepas tu 1 jawapan salah, lagi 1 jawapan betul, nanti dapat juga ke full mark. Taklah. Kamu tahu, di peringkat sekolah menengah PT3 ataupun SPM ya, setiap 1 point 1 markah. Kalau kamu berikan dia nak bagi 2 markah, tapi 1 point tu betul, 1 point tu salah, dia akan bagi 1. Sebab dia akan bagi poin yang betul saja. Kalau bagi huraian, ni bagus. Contohnya, kalau soalan tu ada 4 markah. 4 markah bukannya bagi 4 fakta tau, tak. Sebenarnya bagi fakta 1, lepas tu huraian 1. Fakta yang kedua, huraian yang kedua. Dah. 4 markah. Itu je sebenarnya. Sebab huraian dapat markah. Contoh dapat markah. Sebab tu sejarah sebenarnya adalah subjek yang sebenarnya paling mudah nak skor
kalau kamu sebenarnya berani dan tahu bagaimana nak jawab. Jadi mudah nak skor sebenarnya. Ya, okey. Saya Nabi kata, cikgu kalau salah eja nama potong markah ke? Tak. Kalau salah eja, contohnya kamu tulis Stanford Raffles dengan William Farquhar, kamu tulis Stanford Raffles tu satu F saja. Ataupun William tu kamu tulis L satu je. Still dapat markah. Tak ada potong markah. Unless kalau kamu memang guna nama lain. Contohnya, situ sepatutnya jawapan Stanford Raffles dengan William Farquhar. Kamu tulis, okey, Cikgu Rafi dan juga Adlan Hakim. Kedua-dua ini ditugaskan mencari pelabuhan. Itu memang salah lah. Okey, itu memang salah. Nampak tak? Itu memang salah. Sebab nama tak ada kaitan langsung. Tapi kalau nama tu setakat salah, tak ada S ke, satu F ke, still dikira betul. Nampak tak? Ya. Betapa longgarnya sebenarnya. Ya, Syarul. Kalau tulis salah satu saja nama dia. Siapa saja nama dia? Dah, kalau tulis salah satu saja. Salah satu saja pun boleh, tak ada masalah. Kalau Okay. tulis Stanford Raffles saja pun boleh, tulis William Farquhar pun boleh. Baik, Iskandar tanya, cikgu, saya kata kalau salah tulis dalam exam kena potong pakai pensel. Betul ke cikgu? Ke boleh correction? Baik. Seandainya contohnya kalau katakan kamu tulis ini dan jawapan alamak ini salah lah kan sebab kamu tulis pakai pen kan. So apa yang kamu patut buat iaitu sebenarnya kamu akan contohnya buat macam tu kemudian kamu buat apa? Iaitu mungkin kamu boleh kamu boleh buat macam ni je. Iaitu kamu boleh buat macam ni. Mana pula? Okey. Macam ni. Kemudian kamu buat straight line, maknanya underline kan. Underline kan, maknanya kamu, bukan underline, kamu strike kan dia. Maknanya kamu potong. Yes, potong je. Okay, kalau tulis pakai pen, potong pakai pen. Kenapa nak pakai pensel pula? Potong je. Tak ada masalah. Okay, tak perlu nak correction ke nak padan tak payah. Tapi tak tulis Stanford pun boleh juga. Pun boleh juga. Tapi sebaik-baiknya penuh lah. William kalau boleh penuh. Salah ejaan sikit-sikit pun tak apa. Ayat macam tak betul. Okey. Cikgu, okey Akil. Cikgu kalau point betul, ayat macam tak betul, macam mana? Sebenarnya dia akan mengira daripada sudut point. Point itu yang beri markah. Bentuk ayat dia tak beri markah. Tapi bentuk ayat adalah memberikan impression. Okey. Dia berikan impression. Contohnya macam cikgu cakap tadi kan. Kalau kamu buat point, beri tak markah? Sebenarnya dia bagi markah. Bagi markah kalau kamu buat point. Cuma impression tu kurang baik. Di mana kamu kena tahu yang memeriksa tu adalah manusia. Pemeriksa tu manusia. So dia nak baca yang persembahan kamu yang cantik, jawapan kamu yang cantik. So bila dia tengok macam tu kan, budak ni buat point. Okay. So kadang-kadang dia malas nak bagi markah tambahan. Sebab apa? Dia lihat kamu more to point. Terlalu straight to the point sangat. Tapi kamu tak ada ayat. Jadi jawapan kamu tak cantik. Tapi beri markah tak? Beri. Dia beri markah. Tetapi dia tak cantik. Contoh macam apa tahu? Macam cikgu pernah cakap seandainya seorang lelaki pakai baju Melayu, pakai sampin, siap keris apa semua, nak pergi nikah. Kemudian pergi sana kan, dia tak pakai tengkolok atau dia tak pakai songkok. Dia pakai golf cap. Pakai baju Melayu, pakai sampin, pakai keris, tapi pakai golf cap. Trend mana? Pakai golf cap. Kemudian pergi nikah. Nikah dia sah ke tak? Tidak sangat. Nikah dia sah ke tak? Tak sangat. Apa pula tak? Rukun nikah mana ada wajib pakai kopiah ke pakai songkok? Tak. Rukun nikah cuma 5 je. Mesti ada saksi, mesti ada pengantin lelaki, pengantin perempuan, kemudian ijab kabul tu je. Memang sah. Tapi dia weird. Tapi orang akan kata apa? Kau nak kahwin tapi apalah baju Melayu semua tapi pakai cap. Macam tak kena, betul tak? Macam tak kena. Yes. Macam tu jugalah bila jawab soalan. Kalau nak buat point boleh tapi tak cantik lah.
Buatlah dalam proper ayat yang proper, kan? Kamu ada hati ke kalau katakan kamu nak kahwin, nak nikah, pakai baju Melayu siap-siap, lepas tu pakai golf cap? Agak-agak kamu nak buat? Memang tak lah, kan? Tunggu dalam 5 tahun nanti. Kena pula kalau katakan bini kamu pula, bakal isteri tengok, lah kenapa laki aku baju Melayu apa semua siap samping, siap keris, pakai golf cap, malu nak kahwin. Tak jadi lah, kan orang cakap laki aku ni gila. Sudah, Tak kan? sampai 1 hari lagi. Kan? Kahwin online sah kalau ada lengkap semuanya lah. Ada ke orang kahwin online? Ada. Okey, so soalan saya Nabil, boleh ke kita letak pantun dekat akhir kertas? Tapi tak apa. Okey, baik. Untuk menjawab soalan Syed, okey, letak pantun dekat akhir kertas. Ni cikgu nak bagi tahu. Engkau ingat ni BM ke? Bang, ini bukan BM bang, ini sejarah. Sejarah kau tak payah nak berpantun-pantun bagai. Tak payah. Straight to the point je beri jawapan. Kalau Okey. sejarah tu pasal pantun, Kalau sejarah tu pantun, kau ingat dapat point. Pantun tu tak ada fakta ada. Macam ada pepatah, cikgu tak ada. payah. Tak payah, ini bukan BM kan. Kau boleh buat ayat Stanford Raffles menguasai, telah menguasai pelabuhan Singapura. Wow, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. Tengkorak kau nak letak pantun macam tu, peribahasa macam tu. Tak payahlah. Kan? Tak payah. Kau bergepik kan. Tak payah. Untuk lembutkan hati pemeriksa tak payah. Okey. Lagi pelik Macam mana konon-kononnya apa? Oh, Stanford Raffles dah kuasai. Ya. Kalau cikgu yang gradekan kertas sejarah ni adalah juga cikgu bahasa Melayu, boleh letak tak? Okey. Tidak. Sebab sejarah adalah is fakta. So just kita nak tahu fakta dan juga kebat kamu. Kebat kamu, pemahaman tentang kebat apa semualah. Tapi kalau BM memang perlukan pantun apa sebuah pepatah. Sebab apa? Sebab BM tu adalah sebenarnya skill. BM adalah skill Itu sebenarnya. buktinya jangan belajar BM sebab ia tidak penuh dengan fakta. Dia tak ada fakta, dia skill. Jadi sebab itu BM sebenarnya kata kunci adalah bagaimana kamu mengarang, buat latihan karangan. Itu je. Yes. Jadi itu sebenarnya. Kalau fakta memang straight to point, kau tak payah nak pusing. Oh, kenapa pelabuhan tu dianggap paling strategik? Okey, sebenarnya kan dalam pelabuhan tu memang kat ujung Malaysia tau. Lepas tu kan pelabuhan itu selalunya kan air dia naik turun. Kau pusing-pusing cerita pasal air laut, cerita pasal hujung Malaysia. Aloh, bagi je lah jawapan terus. Tak payah pusing-pusing. Macam tu lah. Faham tak? Ini sejarah. Sejarah dia nak fact saja. Fact saja. Kelakarlah kau orang ni. Kan? Takkanlah sejarah kau nak buat pantun bagai kan? Tak payah. Tak payah. Kalau cikgu akan bulatkan cakap apa kau? Kau ni kelakarlah kan? Kan? Berjaya menghiburkan hati cikgu. Tu je lah cikgu cakap. Markah? Sorry, tak ada. Okey. Nanti cikgu jadi kelakar. Cikgu jadi kelakar sebenarnya kan. Pening nak membaca benda-benda tu. Okey. Seterusnya, namakan pelabuhan yang dianggap paling strategik oleh Stanford Raffles. Ya Allah, ini soalan senang gila. Okey, apakah pelabuhannya? Pelabuhan yang dianggap paling strategik. Sekejap. Pulau Pinang. Yes. Namakan. Okey, pelabuhan ini kalau dianggap paling strategik, kamu boleh ambil lebih daripada satu. Seperti kamu boleh ambil iaitu pelabuhan Pulau Pinang, kemudian juga pelabuhan Singapura. Boleh ambil mana-mana dua. Boleh mentionkan. So, cara nak jawabnya adalah ya, betul. Okey, pelabuhan yang dianggap pelabuhan yang dianggap paling strategik ialah Singapura. Kalau kamu nak mention satu je pun tak apa. So itu yang kamu boleh lakukan. Pelabuhan yang dianggap paling strategik ialah
Singapura. Baik. Ialah tadi ada pelajar cikgu tanya, apa beza antara penggunaan ialah dan adalah? Siapa tahu? Apa beza nak guna ialah dan adalah? Ialah adalah. Apa beza dia? Ialah adalah. Ya. Ialah Payah lepas ni. tu kata nama. Pandai ya Ialah tu Allah. adalah Baik. Betul. Okey. Betul. Maknanya selepas ialah mesti ada kata nama. Contohnya ialah bapa saya. Bapa kata nama. Ialah bapa, ialah sekolah, ialah baju. Itu kata nama. Tapi kalau adalah, selepas adalah bukan kata nama. Seperti adalah merujuk ataupun adalah menghubungkan. Itu bukan kata nama. Adalah dengan pun boleh. Nampak? So kalau adalah bapa saya tak boleh. Adalah Zarif Hisham tak boleh. Dia mesti ialah Zarif Hisham. Macam tu. Itu perbezaan dia. Okey. So Isyra tanya, kalau salah ialah adalah dalam tu? Okey, ya. Okey, kalau salah ialah adalah dalam sejarah pun kena tolak akal. Tak. Dalam sejarah dia tak kisah kamu punya tata bahasa. Dia tak ambil kira tata bahasa. Yang penting dia akan tengok poinnya. Dia akan ambil point. Dia tak kira kamu punya grammar ataupun kamu punya tata bahasa tu salah ke tidak. Tak ada. Tak ada kaitan dengan sejarah. So don't worry. Don't worry ya. Okay. Baik. So itu telah menjawab soalan 5 ini. A, B, C dan D. Okay. Baik. So semua ada soalan nak tanya apa-apa tak? Sebelum kita, cikgu ada say ke? Oh, bagus soalan kau ni. Ada say ke? Of course ada. Dalam bahasa sekarang ni macam hangat isu tentang apa? Tentang penggunaan bahasa Inggeris yang kena betul. Of course ada. Of course. Of course. Of course. Sebenarnya bagi cikgu tak payahlah nak dimentionkan tentang kepentingan bahasa Inggeris. Semua orang tahu penting bahasa Inggeris. Tapi kita ni kan orang Melayu. Kadang-kadang cakap bahasa Inggeris salah silap tu. Yang penting orang lain faham. Dah lah. Setakat betulkan pronunciation tu, sikit-sikit boleh lah. Tak payahlah nak mentionkan mesti wajib betulkan pronunciation. Saya rasa kesian kepada burik yang daripada British tu. Ya, betul Iskandar. Kerana dia cakap bahasa Inggeris, tak ada orang faham. Okay. Yes, betul. Okay. Baik. So, di sini soalan objektif. Kita buat sama-sama nak soalan objektif ni? Soalan objektif di Boleh. bahagian belakang tu. Okay. Baik. Lama tak main permainan macam ni kan. So, kita ada 9 soalan di sini. Cikgu akan memilih rawak saja untuk siapa yang menjawab. So, cikgu akan mulakan dengan soalan 1. Kita akan minta kepada Adam Mikael. Okey Lan. Ada denda ke cikgu? Tak ada. Okey. Okey, ini soalan ni lah. Soalan masih lagi soalan bab 2 lagi tu. Okey. Soalan nombor 1 Adam Mikael. Soalan nombor 2 Aina Mardiah. Soalan nombor 3 adalah Aisyah Zawawi. Okey. Soalan nombor 4 adalah Wusko. Ambil kau. Soalan nombor 4 Wusko Wusko soalan nombor 4. Soalan nombor 5 adalah Daniel. Soalan nombor 5 adalah Daniel. Soalan nombor 6 adalah Dina Maira. Soalan nombor 6 Dina Maira. Soalan nombor 7 adalah Haras Zuhair. Soalan nombor 7 Haras Zuhair. Soalan nombor 8 adalah Insyirah. Okey, 8 Insyirah. Dan soalan yang ke-9 ialah Lutfia Zahra. Okey, Lutfia Zahra soalan nombor 9. So, apa yang cikgu nak kamu buat? Kamu on mic kamu dan bacakan soalan ini dan terus berikan jawapan. Yang lain tolong semak dan tolong tengok. Betul ke tak betul jawapan dia. Kalau jawapan itu betul, okey, bagus. Kalau jawapan itu salah, well, kita akan kena denda lah. Kita akan berikan dia denda. Okey. Denda apa? Alah, denda online je. Apa nak takut? Denda online aja. Lama tak buat macam ni. Okey.
Baik, soalan nombor 1 kita mulakan dengan Adam Mikael. Silakan Adam. Soalan nombor 1. Uh, apakah Ya. pelabuhan pertama yang dibuka oleh orang Melayu Sumatera di Pulau Pinang? Ya. Jawapannya adalah Haras Zuhair nombor 6 kot. Tak ingat ah. Pelabuhan Perai. Pelabuhan Sekejap. Okey. Cikgu ajar kamu teknik tembak nak? Teknik tembak. Okey. Okey, tembak dia macam ni. Tunjuk cikgu nak ambil pistol. Nak ambil pistol. Okey. Teknik tembak Kalau kamu tengok A, B, C, D, kamu buang dulu 2 yang kamu rasa memang salah. Sebab mungkin salah tu sebab kamu tak pernah dengar, kamu rasa macam tak ada, tak wujud ni. Okey, yang mana 2 yang kamu rasa salah? C dengan D. Okey, so dia kata C dengan D ni memang dia kata salah. Okey, dia kata salah lah. Okey, so tinggal A dengan B. So yang mana kamu rasa lebih salah? Penang sebab berhampiran dengan Pinang. Apa maksud Perai? Perai nama tempat lah. Itu kan semua nama tempat. Oh, tu nama tempat. Kan Right. pelabuhan Bukan tu. petai, bukan petai bang. Ah, Petai tu makanan. Rasanya A salah. So, Okey. B. So jawapan kamu B lah Adam. Okey. So jawapan dia adalah Adam Mikael memberikan jawapan B. Baik. Siapa yang tak setuju boleh tulis dekat group chat saya tak setuju. Boleh tulis sekarang? Nak tengok berapa ramai yang tak setuju? Ataupun raise hand je. So Dahlia kata dia tak setuju. Lain? Ada lagi tak yang tak setuju? Boleh raise hand ataupun boleh tulis saya. Aisyah Zawawi kata tak setuju. Saya tak setuju tapi saya buat setuju sahaja. Pula mampus. Okey, baik. So ramai yang tak setuju. Adam Mikael, anda memang bijak. Cikgu suka jawapan kamu. Pelabuhan Penang ni. Cikgu suka. Okey, maka dengan itu soalan nombor 1, Adam Mikael telah menjawab Pelabuhan Penang. Memang cikgu respect lah kau. Memang respect. Sebab kamu pilih B, Pelabuhan Penang. So cikgu Betul suka jawapan kamu. salah ni cikgu. Sabarlah. Kau ni kan. Okay. Jadi, sebenarnya kamu telah berjaya untuk gagal kerana sebenarnya jawapan dia adalah bukan B. Jawapan sebenarnya adalah C, Pelabuhan Batu Uban. Yes, kita ada orang yang pertama untuk kita denda sekejap lagi. Cikgu. Kasar cikgu. Penang. Tak patut, tak patut. Tak patut come on lah. Kalau Kita salah, nak main game. Kalau salah cikgu ni Alamak main-main. kau ni. Alah, korang tengok Who Wants to be a Millionaire. Macam tu juga kan. Anda yakin jawapan anda? Anda tak nak gunakan talian hayat? Barulah suspense sikit. Okey, soalan nombor 2. Betul, Penang tu Pulau Pinang kan? Okey. Nombor 1, pelabuhan pertama yang dibuka oleh orang Melayu Sumatera ialah sebenarnya Pelabuhan Batu Uban. So Adam Mikael, kamu tunggu sehingga habis untuk kita jalankan denda. Okey. Soalan nombor 2. Okey, silakan. Siapa yang nombor 2? Siapa nombor 2 tadi tolong bacakan cepat. Nombor 2. Adina. Iaitu nombor 2 Aina Mardiah. Yes, nombor 2 Aina Mardiah. Ya, silakan Aina Mardiah. Aina Mardiah dia. Aina Mardiah dia. Alah, Aina Mardiah tak ada ke? Tahu dah dia nak pergi dah mana. Dah pergi mana pula? Ada Aina Mardiah? Tak ada. Okey, kencing lah kot. Buang air besar. Okey. Baik, kita pergi ada tak ada.
Okey, so kita berikan kepada soalan nombor 2 ni kepada orang lain, iaitu kita berikan kepada Aidan. So Aidan boleh tak Aidan? Aidan Nombor 2. jawab betul dan. Sila Aidan. Jawab betul dan. Jawab betul. Silakan Aidan. Bolehlah Aidan. Jangan malu, jangan segan. Silalah. Jangan takut. Baca je. Baca je. On-kan mic dan baca. Baca je. Bacalah. Melaka 1641 hingga 1824 merupakan tanah jajahan yang dijadikan pusat pengumpulan biji timah dari negeri-negeri Melayu. Ya. So, Sabar, jawapannya. Tengok 1641 hingga 1824. Itu kata kunci dia. Keywords dia kat sini. Ingat Tahu- waktu. Ingat waktu. Itu waktu itu Melaka bukan tanah jajahan siapa. Come on Aidan, come on. Tak tahu, gunakan teknik tembak. Sila buang 2 mana yang kamu rasa salah. Guna talian je. Guna. Buang 2 yang mana yang salah dan yang mana kamu rasa salah? Okey, tak apa. Saya tahu jawapan dia. Okey, ya. Wah. Wow. B. Apa dia? Belanda. Belanda. Okey, kita tanya kepada pihak juri di luar sana. Anda setuju? Jawapannya B, Belanda? Ya, betul. Tepuk. Ya. Ha tepuk. Okey, baik. So itu adalah 2B. Okey, bagus Aidan. Yang lain boleh tengok. Memang sebenarnya tahun 1511 hingga 1640 itu adalah Portugis. 1641 hingga 1824 adalah di bawah Belanda. 1825 hingga 1957 itu adalah British. Itu Melaka ya. Senang 3. je. Ya. Nombor 3. Kita tahu nombor 3 adalah terpulang kepada Aisyah Zawawi, betul? Betul cikgu. Ya, silakan Aisyah. Nombor 3. Pilih tujuan British menguasai Pulau Pinang. Pertama, Ya. sebagai pelabuhan persinggahan. Yang kedua, pusat pemprosesan pasir bumi. Yang ketiga, pusat pentadbiran di alam Melayu. Yang keempat, sebagai pangkalan tentera. Okey, nak buang 2 pusat memprosesan pasir bumi dengan pusat pentadbiran alam Melayu. Jadi, Okey, so yang ini kamu buang dan jawapannya? B. Okey, iaitu 1 dan juga 4 sebagai pangkalan tentera. Baik, yang lain-lain macam mana? Setuju tak dengan jawapan Aisyah Zawawi? So ramai yang kata? Betul lah, ramai kata setuju. So betul lah Aisyah Zawawi, jawapannya adalah B, 3B. Betul. British menguasai Pulau Pinang kerana 1 dan 4. Betul. Bagus. Soalan nombor 4. Kita teruskan soalan nombor 4 iaitu kepada siapa je tadi? Daniel nombor 4 Daniel. Silakan Daniel. Daniel ada? Daniel ada? Ya. Nombor 5 sorry. Nombor 5. Nombor 4 siapa? Ya, Wusko. Sorry. Silakan Wusko. Sorry. Silakan Wusko. Menawarkan Pulau Pinang sebagai syarat mendapatkan bantuan ketenteraan daripada SHDI. Ya. Apakah situasi yang menyebabkan baginda bertindak sedemikian? Ya. C. Kerajaan supaya Kedah menghantar bunga emas. Okey, situasinya adalah iaitu kerajaan Siam menuntut supaya Kedah menghantar bunga emas. Sebab itu adalah syarat situasi. Itu situasi yang menyebabkan baginda bertindak sedemikian. Jawapan Wusko C, betul. Tahniah, cikgu suka jawapan kamu ni. Bagus Wusko. Okey, menghantar bunga emas. Okey. Soalan yang kelima, baru Daniel. Okey, silakan Daniel. Silakan untuk membacanya. Bagaimanakah British memperoleh seberang perai? Ya, bagaimana British memperoleh seberang perai?
D. Ugutan. Manipulasi politik. Manipulasi politik. Are you sure? Adakah Anda ini pasti? betul? Adakah ini betul? Cuba tengok balik. Bagaimana Gunakan British yang memperoleh seberang perai. Dia tak kata memperoleh Pulau Pinang, tapi bagaimana memperoleh seberang perai. Jadi adakah melalui ugutan atau adakah melalui perjanjian atau adakah melalui tipu helah ataupun manipulasi Perjanjian. politik? So, okey, sekarang kita nak tanya Daniel, betul-betul mana satu sebenarnya kau pilih? D. ABCD? D. D, manipulasi politik. Betul. Betul? Betul Betul ni. cikgu, betul. Okey. So kamu kunci jawapan tu. Sebab tu cikgu suka kamu sebenarnya, Daniel. Sebab kamu penuh keyakinan. Okey, dan juga penuh dengan kewibawaan untuk menjawab. Cikgu suka tu. Kan? Keyakinan yang tinggi penting. Betul. Okey. alamak. Kalau cikgu cakap gini mesti bersalah. Jadi tak salah lagi. Memang jawapan kamu adalah D. Jadi memang tak salah lagi lah bahawa kamu memang salah. Jawapan sebenarnya adalah B. Di perjanjian. Ya, perjanjian. Bukan D. Maka kita ada 2 orang yang telah menyertai di peringkat denda nanti. Okey, so ada Mikael dan juga Daniel. Okey. Baik. Ya, soalan yang ke-6. Kepada selepas Daniel siapa ya? Haras Zuhair, ya. Ya, silakan. Perjanjian London 1824 bertujuan menjaga kepentingan British dan Belanda. Apakah kesannya terhadap alam Melayu? Ya. Jawapan C. Terbahagi kepada 2 lingkungan pengaruh barat. Okey, maknanya soalan dia adalah perjanjian London dan juga apakah kesannya. So kesannya dia kata terbahagi kepada 2 lingkungan pengaruh barat. Okey. Are you sure? Kamu pasti ke Haras? Yes. Adakah jawab betul? Okey Haras. Anda tak nak gunakan talian hayat ataupun nak gunakan yang lain, tak ada Tak ada. Saya yakin. Yakin. Okey. Baik, bagaimana yang lain-lain? Adakah jawapan dia betul? Jawapan Haras ni? Saya tidak tahu. Betul. Tak tahu. Okey. Betul. Okey, dan ni kata betul. Baik. Cikgu. Haras Zuhair, atas kerana keyakinan kamu, kan? Alamak, salah. Alamak. Kau ni kan. Itulah cikgu dah cakap. Banyak Audience kali baca. tengok. So bila Audience banyak tengok. kali baca, kamu kena ingat bahawa sebenarnya jawapan kamu yang C ni adalah memang betul. Baik. So nombor 6 adalah C, memang betul. Selamat. Cikgu saja buat saya cuak. Relax. Tension. Betul. Soalan nombor 6 memang C. Memang C okey. Unpredictable ya. Okey. Soalan nombor 7. Kita teruskan dengan Insyirah. Silakan Insyirah. Insyirah ada? E. Kau bukan Insyirah. Takkanlah Insyirah suara jantan. Insyirah. Oh ya, soalan nombor 8 Oh, sorry. Insyirah nombor 8. Soalan nombor 7 siapa Tadi. Ada tadi nama dia siapa Lupa dah. Munculkan diri soalan nombor 7. Siapa tadi? Alah. Tadi bunyi dah. Siapa? Kan cikgu petik. Sorry. Nombor 7 Dina Maira Ya cikgu. Ya, silakan. Apakah tujuan penggabungan negeri-negeri Selat? C. Menguasai Selat Melaka. Are you sure? Okey. Gunakan teknik tembak, iaitu pilih mana-mana 2 pilihan jawapan yang salah. Kamu rasa salah yang mana? Melindungi pedagang. Okey, yang ini salah. Okey, lagi satu.
menjimatkan perbelanjaan. Okey. Okey, so kamu memilih yang mana? Tinggal B dengan C. B lah. Oh, B lah pula. Okey, so dia pilih B lah pula. Okey. Oleh kerana soalan Dina Maira ni telah jawab. Okey. Baik, ingin cikgu katakan bahawa kamu memang hebat. Memang hebat. Cara kamu memilih tu memang wow, memang hebat. Okey. Baik, jawapan ini bagi yang lain-lain setuju atau tidak? Jawapannya B. Setuju. Saya tidak. Setuju. Memperkukuh Setuju. pertahanan. Oh, Dengan- ramai yang setuju. Mentang-mentang perempuan, budak perempuan yang jawab, engkau orang semua setuju Kau lah. setuju tadi. Puas. Aduh. Puas. Setuju dua Dengan- soalan. Baik. Dengan suara buaya cikgu saya semua. rasa tak setuju. Sebab Dengan suara cikgu yang bunyinya saya tidak setuju. okey, bahaya Kalau now. Okey. Sudah. Okey, baik. Oleh kerana itu, okey, cikgu, memang sebenarnya cikgu telah tanpa was-was dan tanpa ragu-ragu. Sebenarnya jawapan kamu, Dina Maira, cikgu suka jawapan kamu, iaitu B, memperkukuh pertahanan. Cikgu suka. Sebabnya adalah sebab cikgu jawapan itu telah membawa kamu ke peringkat akhir denda. So, jawapan sebenarnya adalah Apa A, dia? bukannya B. Okey. Jawapan bukan B, jawapan dia adalah A. Plot twist dia macam cerita India, bukan cerita India. Ini adalah TYT lagi. Okey. So, Dina Nama Maira dia telah menyertai Adam Mikael dan juga Daniel untuk ke peringkat akhir denda. Tak apa. Okey, dua lagi. Okey. Soalan yang ke-8 kita teruskan. Okey, kepada Insyirah. Silakan Insyirah, nombor 8. Apakah faktor yang menyebabkan pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajahan London? Ya. A. Negeri-negeri Selat mahu dijadikan pusat buangan banduan. Okey, negeri-negeri Selat mahu dijadikan pusat buangan banduan. So kalau kita lihat di sini yang lain-lain, adakah boleh terima jawapannya? Setengah terima. Setengah terima. Mana setengah ayat ke? Kau ni macamlah boleh buat setengah ayat. Okey. Okey, yang lain pejabat ini. B salah. B salah. Kan Okey. C salah. D salah. C salah. B salah. D, pejabat India tidak mengendahkan keadaan di negeri Selat. D salah. Mhm. B mungkin betul, mungkin salah. Okey. Baik. Sebenarnya yang paling baik sebenarnya jawapannya adalah bukan C. Bukan C. Jawapan yang sebenar yang lebih baik adalah jawapannya adalah memang A. Wah, Okey. selamat. Memang A. Negeri Selat mahu Selamat. dijadikan pusat buangan banduan, iaitu di Pulau Pinang. Ya, so nombor 8 adalah A. Okey, tahniah kepada Insyirah terlepas peluang untuk ke peringkat akhir denda. Dan soalan yang ke-9, iaitu soalan terakhir. Siapa soalan terakhir? Saya. Ya, silakan Lufia. Take ais dulu. Batuk. Acu. Batuk je. Silakan Lufia. Kau jangan layan buaya-buaya ni. Okey, listen. Saya bukan buaya cikgu, saya manusia. Cikgu jangan lajat. Bangau. Bangau Untunglah Bangau ada mengaku diri Arnab tak tahan tu. Okey, silakan. Okey. Apakah status wilayah dalam negeri-negeri Selat pada 1 April 1867? A. Okey. Tanah jajahan British. Okey, tanah jajahan British. Nampak? Tanah jajahan British. Ya, so kalau kita lihat confidentnya. Ya, confidentnya. Begitu feeling now. I identify as a washing machine. Allah. Okey. Tanah Adakah jajahan itu British. Are you sure, Lufia? Are you sure? Yes. Sebab nampak macam was-was saja. Nak tukar jawapan sekarang? Saya berani, saya yakin. Okey, Banyak orang tengok ni. Okey. Banyak orang tengok ni. Banyak.
Baik. So di sini ada negeri naungan British, negeri bersekutu, negeri tidak bersekutu. So Lufia telah memilih jawapan dia A, iaitu negeri-negeri selat telah menjadi tanah jajahan British. Jawapannya adalah anda telah layak untuk layak untuk Maggi. tidak Itu menyertai peringkat akhir denda. Tidak Okey, selamat. menyertai peringkat akhir Selamat, denda dan selamat. jawapan kamu betul. Selamat, Ganas dia selamat. punya plot twist dia ni kan. Oh, Okey. itu So cikgu. Ganas. Itu katanya. Kereta efektif ada suspension. Cik. Okey. Baik, berdebar. Okey, so sekarang masanya sudah tiba. Saya cakap cara cikgu cakap tu niat orang suspend je. Okey. So sekarang kita telah ada 3 orang di peringkat akhir. Okey. Tunjuknya. So sekarang kita nak pergi ke peringkat denda. Okey, 3 orang ini. Cikgu. Okey. Tak. Daripada 3 orang ni kita nak pilih seorang aja. Jadi, cikgu akan buka kepada 3 orang ini, okey, dengan satu soalan. Sekiranya kamu dapat jawab soalan ini, maka kamu terlepas daripada denda. Untuk 3 orang ni yang lain-lain tunggu tau, jangan keluar. Kita nak tengok denda dia. Okey, jom. Okey. So ada Mikael, Daniel dan juga Dynamira. Okey. So tiga-tiga ni soalan dia iaitu soalannya adalah okey. Apakah tajuk bab yang ke-7 tingkatan 1? Apakah tajuk sejarah bab 7 tingkatan 1? Sila tuliskan dengan cepat. Okey, bab 7 sejarah tingkatan 1. Apa tajuk dia? 7. Talian buka ya, talian buka. Telefon nombor ini dibuka kepada 3 orang. Cepat. Peningkatan tamadun India dan China. Peningkatan tamadun India dan China. Adakah itu betul? Tidak okey. Are you sure? Okey. Baik. Peningkatan tamadun India dan China. Ada Mikael, jawapan kamu betul. Telah diterima. Yes. Maka kamu telah terlepas daripada peringkat denda. Tinggallah 2 orang lagi, iaitu kita buka kepada Dynamira dan juga Daniel. Okey. Baik. Okey, satu soalan lagi dan siapa yang tewas dia akan dia akan menerima denda lah, dikenakan denda. Daniel, kalah Daniel. Okey, so